Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pusat latihan memandu ini merupakan lokasi penggambaran filem yang bertajuk Bangunan. Penggambaran dijalankan di tempat ini kerana lokasi ini adalah di antara yang paling sukar di Malaysia kerana ia telah merekodkan banyak gangguan misteri. Tempat ini dikatakan mempunyai laporan kes polis terhadap kehilangan misteri dua orang pemuda pada tahun 2010 berdasarkan rakaman CCTV dari bangunan pusat latihan tersebut. Kedua-dua pemuda tersebut hilang sewaktu ingin melarikan diri dari gangguan misteri di dalam bangunan ketika mereka menuju ke bahagian tangga sebelum terus hilang selepas itu. Mangsa pertama sebelum kehilangannya telah meletakkan kamera dalam mod merakam sebelum dia pergi ke tempat lain seketika. Ini disebabkan kerana dia berasa tidak selesa, seolah-olah ada sesuatu yang memerhati. Apabila dia kembali dan mengambil kamera, dia mendapati kameranya telah beralih dari sudut asal. Kemudian, dia terus menonton rakaman sebelumnya untuk meneliti apa yang telah terakam semasa ketiadaannya di situ. Pada rakaman video itu, didapati terlihat satu lembaga hitam bergerak pantas ke satu arah. Dan selepas melihat rakaman itu, dia berlari menuju ke tangga untuk keluar dari bangunan tersebut. Ketika dia menuju ke ruangan tangga, dia sepatutnya menuruni tangga. Tetapi tidak kelihatan sesiapa pun yang menuruni tangga melalui rakaman CCTV. Dan lelaki tersebut terus hilang tanpa jejak. Mangsa kedua pula dikatakan pergi ke lokasi yang sama bersama tunangnya untuk mengambil barang di pejabatnya. Namun, ketika berada di situ, banyak gangguan yang berlaku. Gangguan tersebut dapat dilihat melalui rakaman, di mana 3 skrin komputer tersebut menyala dan terpadam dengan sendirinya. Oleh kerana terkejut dengan situasi tersebut, dia terus berlari menuju ke arah tangga. Ketika dia cuba melarikan diri ke arah tangga untuk meninggalkan bangunan itu, dia kelihatan tidak membuka pintu keluar di bawah dan dikatakan hilang ketika menuruni tangga. Semasa beliau melarikan diri, pintu pejabatnya tertutup, sofa bertukar kedudukan dan skrin komputer terpadam sendiri.
Kesemua rakaman ini diambil terus dari rakaman CCTV bangunan dan tidak diubah suai atau disunting sama sekali menurut kaki tangan bangunan. Selepas kejadian itu, kedua-dua mangsa ini tidak kelihatan sehingga kini dan peristiwa itu masih menjadi misteri. Hal ini telah menarik minat pelakon dan pengarah iaitu K. Rahman dan rakan-rakannya untuk pergi ke lokasi bangunan ini dan merakam sendiri. Pengalaman sebenar mereka di sini, ketika rakaman sedang dijalankan, salah seorang rakan mereka dirasuk teruk oleh entiti bangunan itu, sehinggakan dia diheret melekat ke dinding berhampiran tangga di mana mangsa pertama hilang. Selepas itu, rakaman terpaksa dihentikan kerana bimbang atas keselamatan. Filem ini telah disiarkan pada tahun 2015 dan sehingga kini mangsa masih hilang dan belum ditemui. Peristiwa kehilangan kedua-dua mangsa ini pada bangunan yang sama merupakan antara kejadian misteri paling menakutkan di Malaysia. Terkini, kawasan bangunan ini masih beroperasi sebagai pusat latihan memandu dilengkapi dengan litar memandu yang profesional serta merupakan antara litar memandu yang terbaik di Malaysia. Persoalan sekarang adalah ke mana hilangnya dua orang lelaki tersebut? InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah misteri di sekolah memandu tersebut sangat hangat diperkatakan satu ketika dulu, sehingga menarik minat produser filem untuk buat dokumentari filem berkaitan kisah misteri di situ. Namun, sehingga kini masih belum terungkai misteri kehilangan dua orang pemuda sejak tahun 2010. Sama ada mereka masih hidup atau mati. Apa yang terjadi kepada mereka? Persoalan itu menjadi tanda tanya orang ramai, namun tiada jawapan sehingga kini. Oleh sebab itu, atas matlamat untuk merungkai misteri ini, Jejak Alam Mistik akan cuba merungkai misteri tersebut melalui sumber batin. InsyaAllah. Mangsa pertama yang terkejut dengan rakaman satu lembaga hitam pada video kameranya telah cuba melarikan diri untuk keluar dari bangunan tersebut. Didapati tidak terakam oleh CCTV keberadaannya menuruni tangga. Ini kerana pemuda tersebut sebenarnya telah ditarik ke alam jin sebelum dia sempat menuruni tangga tersebut. Berdasarkan pandangan batin, pemuda tersebut ditarik oleh satu akar pokok besar dari alam jin. Dia telah digantung dan terikat pada pokok besar itu. Sebenarnya, pokok besar tersebut betul-betul berada pada bahagian ruangan tangga bangunan itu. Tetapi, keberadaannya tidak nampak dengan mata kasar kerana ia berada dalam keadaan gaib. Apakah buktinya? Buktinya di mana ada satu rakaman salah seorang kru filem telah mengalami kerasukan dan kemudian dia ditarik oleh sesuatu ke dalam ruangan tangga. Apabila tim kru tersebut cuba menyelamatkannya,
pemuda itu kelihatan tergantung dan melekat di dinding bangunan. Itulah buktinya di mana dia tergantung disebabkan satu akar dari pokok besar alam jin telah menariknya, membuatkan dia kelihatan tergantung dan melekat ke dinding bangunan itu. Begitu jugalah apa yang terjadi kepada mangsa yang hilang itu. Sebenarnya dia tergantung dan masih di situ. Cuma dia di alam jin yang menyebabkan kita tidak boleh melihatnya secara mata kasar. Namun begitu, disebabkan sudah terlalu lama dia tergantung di alam sana, melalui pandangan mata batin, didapati pemuda tersebut sudah tidak bernyawa lagi dan menjadi makanan jin di sana. Mangsa kedua pula di mana dia juga cuba melarikan diri apabila 3 skrin komputer menyala dan terpadam dengan sendirinya. Lalu dia terus melarikan diri menuju ke arah tangga. Namun tiada rakaman yang menunjukkan dia keluar dari pintu. Mangsa kedua ini juga hilang ketika cuba menuruni tangga untuk keluar dari bangunan tersebut. Apa pula yang terjadi kepada pemuda kedua ini? Menurut maklumat dari sumber batin, pemuda kedua ini ketika dia menuruni tangga, sebelum dia sempat mencapai pintu keluar, dia mendapati tiba-tiba dirinya berada di kawasan lain. Saya percaya pandangannya telah ditutup oleh jin fasik di situ supaya dia tidak jumpa jalan keluar. Tetapi sebenarnya dia masih berada di kawasan tangga itu. Cuma dirinya kita tidak dapat melihat dengan mata kasar. Namun nasibnya sama seperti mangsa pertama tadi. Apabila sudah lama di alam sana, tidak makan, tidak minum, dia sudah tidak bernyawa lagi dan dirinya menjadi makanan jin fasik di sana. Disebabkan mangsa-mangsa tadi sudah menjadi makanan jin, kawasan itu akan menjadi semakin keras dan akan berlaku lagi gangguan yang lebih kerap dan berbahaya. Kenapa kejadian ini berlaku di kawasan bangunan itu? Ini kerana jin-jin fasik di situ geram dan berdendam dengan manusia kerana tempat itu dulu adalah kawasannya, kemudian telah dimusnahkan untuk pembangunan. Kita tidak tahu ketika pembangunan itu dibuat secara tidak sengaja menyebabkan mungkin ada jin-jin yang mati dilanggar dengan jentera berat. Jin kawasan itu bertekad dengan kata-kata hutang darah dibayar dengan darah. Kerana itulah bangunan ini sangat keras kerana keberadaan jin yang berlegar-legar luar dan dalam bangunan ini mencari mangsa untuk dia melunaskan dendamnya terhadap manusia. Wallahualam.